dari seribu permata cerita sejarah Melayu. Hamba pinjam sebutir kilau kiasan. Akan mengenal menjadi tali mengikat. Akan ku anyam gelombang-gelombang menjadi hamparan rancang dia. Akan ku tenim awan kemauan menjadi selendang. Teater anda boleh saksikan teater rasa. Tapi pada tahun ini teater banyak dipentaskan secara dalam talian, termasuklah teater rasa ini. Kalau kita lihat tadi antara clipping sewaktu rehearsal teater rasa. Akan dipentaskan secara maya, secara dalam talian bermula 16 Disember iaitu Rabu depan hingga 22 Disember. Jadi kita ingin berkongsi pada anda bagaimana perjalanan untuk teater rasa ini. Di studio kami bawakan pengarahnya. Tak perlu diperkenalkan ke? Tengok muka kita tahu dah siapa dia ni. Ustazah Nawi, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah. Okey, juga kita bawakan salah seorang pelakon bagi teater online dalam talian rasa iaitu Isha Riana Cik Azmi. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Manis orangnya. Ya, tadi suara vokalnya memang menyanyi sekali dalam teater tersebut. Menyanyi sekali. Wow. Okey, sebelum kita minta Isha untuk kongsikan pengembaraan beliau dalam teater rasa ini, mungkin sedikit pengarahan terlebih dahulu daripada Ustazah Nawi sendiri berkenaan teater rasa ini. Bagaimana jalan ceritanya dan apakah penonton boleh dapatkan menerusi tontonan teater rasa ini? Okey, teater rasa ini adalah himpunan puisi-puisi terpilih dan juga drama-drama yang dipilih daripada karya sastrawan negara Usman Awang. Kenapa saya kata rasa? Ialah waktu ini kita semua merasa yang berbagai-bagai dalam norma baru, dalam keadaan kita berjuang menentang COVID-19. Itu adalah rasa kita, rasa ketinggalan, rasa ditinggal, rasa tiada apa-apa lagi, rasa dikhianati dan sebagainya. Perjalanannya sangat menarik. Saya orang yang saya old school. Saya kata apa ni nak buat teater online yang saya tahu cuma atas pentas live. Tapi dalam keadaan norma baru ni saya akhirnya saya akur. Kalau kerana COVID kami tak boleh buat persembahan, bermakna kami semua tidak ada pendapatan. Dalam keadaan sekarang kami tak boleh menunggu tawaran kerja. Kami harus mencipta ruang kerja itu sendiri, dan ini membuka ruang yang sangat bagus untuk kami bila pihak JKKN Malaysia memberi bantuan dan bekerjasama dengan kami. Dan kami juga berkolaborasi dengan JITAS, iaitu gabungan anak seni, transformasi anak seni yang presidennya adalah Puan N. Abdullah, ataupun nama penuh dia Nuraini Abdullah. Jadi dalam teater rasa ini kami mengambil masa selama 22 hari untuk melakukan yang saya kata magic. Saya tidak mahu mengambil masa terlalu lama untuk latihan. Kami hanya berlatih pada Jumaat, Sabtu dan Ahad di sanggar saya. Kami perlu ikut SOP dan sebagainya, dan ini adalah satu perkara yang agak sukar, kan? Agak sukar. Tetapi bila kita sudah melaluinya, kita mula tahu bagaimana untuk berkarya dengan tidak melupakan SOP. Dan saya sangat bersyukur kerana Allah telah menghantar ahli-ahli yang baru seperti Isha, Ruby,
Aina Mak Abi, walaupun dia pelakon lama tetapi ini adalah satu perkara yang baru untuk dia. Dan juga siapa? Amalina Arham. Of course kita ada Wan Syed, kita ada Azlan Komeng, kita ada pengurus produksi saya ataupun pengurus projek saya Raihan Jamil yang terpaksa juga harus juga berlakon. Kemudian kami punya kostum designer Raja Amy juga berlakon. Raja Hafiz dan baby dalam grup kami adalah Iqbal. Dia baru berumur 20 tahun. Tetapi dia sudah melalui latihan bersama Sanggar Teater Fauzanawi lebih daripada 3 tahun lah. Dan kebiasaannya di dalam persembahan Sanggar Teater Fauzanawi, dia mesti ada tari, dia mesti ada nyanyi, dia silat dan juga lakon. Jadi alhamdulillah mereka telah melalui proses-proses ini yang kadang-kadang memenatkan mereka dan membuatkan mereka rasa macam aduh menyesalnya ikut. Kan? Tapi mereka memang berusaha untuk membuat sehabis baik. Dan ini adalah peluang dan ruang yang digunakan sebaik mungkin selain daripada menjana pendapatan dalam zaman yang seperti ini, yang zaman sulit ini. Dan mereka juga sebenarnya telah menambah nilai kepada bakat yang sedia ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isha sendiri apabila diberi peluang, apa yang Isha rasa apabila sebelum ini berlakon di Kaca TV dan sekarang berpeluang untuk berlakon teater di bawah arahan ibu yang cukup terkenal dan di dalam keadaan norma baru tanpa penonton, untuk menyampaikan rasa itu bagaimana pula? Masa mula Isha dapat tawaran, Isha memang berbesar hati sebab Isha dah lama sangat nak join teater. So alhamdulillah ada rezeki tahun ni, cuma kita dalam keadaan COVID kan. So tapi sebenarnya banyaklah yang Isha belajar bila dapat bekerjasama dengan ibu pula. Ibu dia sangat open bagi kita develop. Of course kalau kita teater dengan drama kan berbeza, jauh berbeza, proses yang berbeza. So proses teater yang Isha baru first time join, so Isha rasa macam wow, teater kita proses dia memang macam lain lah. Kita perlu komit. Lepas tu setiap kali latihan kita buat macam dah betul-betul show. So ibu tak ajar kita berlakon, tapi ibu guide kita, ibu bimbing kita. Jadi kita sendiri yang kena keluarkan rasa tu mengikut apa pemahaman kita pada skrip tu. Skrip sendiri pun Isha rasa macam sebab bahasa dia bahasa sastra. Memang sastra. Sastra. Jadi kita kalau dalam harian kita tak guna bahasa tu. Jadi bagi Isha tu macam cabaran lah untuk Isha. Apa yang kita buat, apa yang Isha faham tentang teater sekarang ni, sebelum kita sampaikan dekat penonton, kita sendiri kena betul-betul faham apa maksud bahasa sastra tu, supaya dia macam air je bila kita bercakap. Dan untuk Kak Fauzia sendiri ya, untuk mengolah ialah skrip yang apa yang Isha kongsikan bahasa sastra kepada realitinya mungkin agak sukar. Kalau dulu kita ada penonton yang boleh saksikan secara langsung, kita boleh lihat tatap mata mereka, intonasi mereka itu kita boleh dengar secara langsung. Tapi dalam maya ni dia ada sedikit bezanya. Kalau contoh menyanyi, even kita menyanyi pun bila dekat dalam TV lain sikit bunyinya. Jadi untuk lontaran dan juga penghayatan pelakon-pelakon teater ini, bagaimana ibu sendiri prosesnya tetap sama. Walaupun kita ada bantuan kamera, tetapi saya tidak menghilangkan essence teater itu sendiri. Setiap mereka harus melontarkan suara dengan betul. Setiap mereka melalui proses latihan yang agak intens. Dan nyanyian mereka juga dibimbing oleh Wan Syed. Dan pada saya, tidak ada masalah sebenarnya sebab kita memang jarang menggunakan ataupun kita macam kita tak tahu pula bahawa itulah keindahan bahasa kita, bahasa Melayu. Sewaktu mengolah skrip itu sendiri, saya memang meminati Usman Awang.
Dan setiap kali kami saya dan di Sanggar Stephanie Events, kami bila memilih naskah-naskah sastrawan negara itu memang kami memang ada satu tim yang memperkatakan ataupun mencorakkan setiap teks itu. Jadi untuk saya harus hadam betul, seperti macam dia macam bahawa hidup telah dipahat ke jantung kita atas kemahuan bersama. Itulah kebenaran yang sekarang mencecah rasa. Bahawa kita mendirikan istana kota tanpa kayu dan batu bata adalah keagungan yang kita bina demi keyakinan oleh apa saja tiada teruntuhkan. Maknanya di sini apa saja yang kita nak buat haruslah mendapat persetujuan dua pihak. Barulah kita boleh melakukan merasakan rasa itu, dan kemudian dalam keadaan kita kesusahan atau apa sekalipun, janganlah menjadikan kesusahan itu seperti keadaan sekarang menyebabkan kita tidak mampu melakukan apa-apa sekalipun. Sebab kita adalah ciptaan Allah yang paling terbaik dan kita diberikan akal, diberikan segala kebaikan oleh Allah, dan maka dalam apa keadaan sekalipun kita harus dan mesti mampu melakukannya dengan tidak merasa keluh kesah kerana kita dah bersetuju untuk melakukannya. Jadi salah satu perspektif terhadap karya sastra ataupun karya seni ini, pengkarya itu membiarkan orang yang membaca ataupun melihat karya mereka itu mentafsir rasa itu sendiri. Yeah. Jadi bagaimana ibu boleh memastikan bahawa rasa itu sebenarnya rasa yang setiap orang akan rasa berbeza. Jadi bagaimana ibu meletakkan satu rasa bahawa rasa ini yang akan dipertontonkan kepada penonton? Saya meletakkan, saya kata rasa ni harus bermula daripada terbinanya sebuah empire yang bermula daripada Bentan, Johor, Riau, Lingga. Kemudian kita pergi kepada mitos ataupun cerita dalam alam Melayu ini sendiri tentang peminangan Sultan Melaka kepada Puteri Gunung Ledang. Dan di situ kita harus dapat merasakan permintaan Puteri Gunung Ledang itu memang macam mengarut, tetapi sebenarnya ada caranya dia hendak memberitahu kenapa dan mengapa perkara-perkara yang lara, dan sebagai seorang pemimpin dia harus memikirkan rakyatnya dulu, bukan diri dia, kan? Dan saya rasa penulisan dan karya Usman Awang itu sangat indah, kan? Kemudian kita pergi kepada persengketaan antara Hang Tuah dan Jebat, di mana masing-masing akan mengatakan saya memihak kepada Jebat dan saya memihak kepada Hang Tuah. Tetapi pada dasarnya saya melihat, malah selepas saya bertemu dengan almarhum Pak Usman Awang, saya kata, abang, kalau waktu abang menulis, siapakah hero abang? Dia kata Jebat. Tapi dalam usia sekarang, dia kata dalam usia sekarang hero abang adalah Hang Tuah, kerana Hang Tuah mempertahankan institusi negara, institusi pemerintahan, institusi raja itu sendiri, institusi bangsa itu sendiri. Di situ ada rasa kita, dan bila persengketaan di antara Jebat dan Tuah itu, saya menafsirkan bukan mudah untuk dua sahabat karib harus bersengketa dan berbunuhan kerana masing-masing ada dia orang punya pegangan dan prinsip. Tetapi Tuah harus melakukan dan menjalankan tugas yang diperintah, dan Jebat, adik, harus memahami dan meredakan apa yang dilakukan oleh Tuah. Tidak ada rasa sakit hati di antara mereka, tetapi kesedihan, rasa sedih itu tentulah ada. Kemudian kita pergi kepada Duda dan Dara, di mana masih relevan sampai sekarang, status. Kemudian ada apa orang kata lintah darat yang mengambil kesempatan di waktu orang susah, kan? Di sini rasa itu bermacam-macam, kesedihan, kepedihan. Kemudian saya melihat kepada perjuangan orang-orang terdahulu dari kita untuk mendapatkan kemerdekaan dan kemakmuran negara kita sampai sekarang. Apa yang mereka lalui, itu yang ada satu scene itu yang kalau anda semua klik
dan beli www.cloudtheatres.com/shows/rasa 16 hari bulan hingga 22 Disember 2020 pukul 9 malam. Anda akan dapat melihat Rasa itu sendiri bagaimana. Kan? Difahamkan. Jadi kalau beli sekali saja, kalau pukul 9 malam itu lepas you kena beli yang lain. Oh, lama. Dia macam Setiket lah, macam live ticket macam lah. tengok live. Okey. Dan ini juga satu orang kata pemangkin untuk kami bergerak, untuk kami orang-orang teater terus menjana pendapatan dalam keadaan yang sangat genting ini dengan tidak payah mengeluh-mengeluh. Dan mungkin ini adalah satu perkara yang baru, bukan untuk pelakon Farah dan juga penonton sekali kan. Bila kita duduk di kawasan tersebut dan menyaksikan teater itu rasanya berbeza. Jadi inilah peluang untuk anda semua saksikan teater secara talian. Bagi Isha sendiri, bagaimana untuk menggamit perhatian para penonton supaya sama-sama ikuti teater Rasa ini? Bagi Isha, banyak elemen-elemen kemelayuan kat dalam tu yang kita pamerkan. Lepas tu ada macam benda yang kita ada macam mana ibu? Apa dia? Tidak cakap. Kita ada rasa cinta. Ada rasa, kita ada rasa cinta. Isha sendiri rasa macam mana waktu menjalani proses kan? Okey, mula mereka dapatkan skrip tu dia kata apa ni? Mesti sebab bahasa. Kita tak faham langsung macam dia cakap bahawa kita mendirikan istana kota tanpa kayu dan batu bata adalah keagungan yang kita bina. Demi keyakinan oleh apa saja tiada teruntuhkan. Macam apa itu maksud? adalah zat-zat keyakinan yang dijadikan untuk tidak dapat dihancurkan. Skrip itu memang diekstrak secara terus daripada karya tersebut. Betul, daripada Usman Awad. Itu adalah antara puisi-puisi yang saya suka. Dan pada lagu-lagunya juga adalah daripada puisi-puisi Usman Awang, macam Sedu Dinda kan. Dang Nila. Laksmana mati dibunuh. Itu. Perasaan tu satu hal. Satu lagi pengalaman Isha sendiri apabila mendapat bimbingan daripada ibu secara terus. Bukan mudah sebenarnya. Saya sendiri secara peribadi untuk mendapatkan bimbingan daripada ibu sebagai pengacara sekalipun bukan mudah. Ini peluang dan juga kesempatan. Peluang dan kesempatan yang diperoleh oleh Isha sendiri. Bagaimana perasaan itu kalau boleh gambarkan? Okey. Macam perasaan Isha masa mula Isha dapat bekerjasama dengan ibu, of course lah kita akan gembira sangat sebab Isha memang dah lama sangat nak kerjasama dengan ibu ni. So bila dapat tu, kita dapat bukan kerjasama je tapi kita join ibu punya arahan kan, bawa arahan dia. Lepas tu pengalaman Isha dalam ni, Isha belajar silat, Isha belajar menari, Isha dapat exposekan diri Isha untuk menyanyi lagu asli, which is benda tu semua Isha nak tapi Isha tak pernah dapat. So ada juga macam scene yang mencabar sikit bagi Isha bila kita kena pijak kaca. So macam tu adalah macam memang betul-betul tak pernah buatlah sebelum ni. Jadi banyak sangat benda yang Isha belajar dekat dalam teater tu, daripada segi macam mana kita bawa diri kita dalam teater, pembawaan kita punya expression kena besar, body language kita kena besar. Kalau kita punya emosi yang kita keluarkan tu sikit, belum tentu sampai lagi dekat penonton. Sebab jadi bila Isha belajar dekat teater ni, semua kena exaggerate, semua kena lebih besar, berganda daripada apa yang kita buat dekat TV drama. Jadi selaku pelakon generasi baru, boleh dikatakan sebagai muda lah, kita muda Ya, kita muda. Apabila Isha diberi peluang untuk berkarya dalam Rasa ini, bagaimana Isha melihat karya yang kita ada di Malaysia ini, khususnya karya Melayu ini, apa yang Isha rasa dan bagaimana karya ini boleh diangkat ke peringkat yang lebih tinggi? Wow. Okey. Bagi Isha, bila kita tengok bila Isha join teater Rasa ni, banyak benda yang macam sejarah-sejarah Melayu yang Isha kena kaji balik. Yang kita dah belajar dulu, sekarang kita kena kaji balik. So banyak yang Isha tahu, pengalaman Isha dengan teater Rasa ataupun teater-teater yang bangsawan yang kemelayuan ni, Melayu ni dia banyak cakap berkias. Jadi dia
bukan cakap direct tapi cakap berkias untuk mungkin untuk menjaga hati orang ke. So Melayu tu sebenarnya lemah lembut ibu macam bersopan santun. Bersopan santun. Dia ada adab. Ada adab. Nak untuk menegur pun ada adab, untuk nak sebenarnya contoh macam Puteri Gunung Ledang, dia nak menolak, mengenakan tuanku, dia nak menolak pinangan tuanku, tetapi dengan cara baik. Okey. Yalah, bahasa Melayu ni kaya sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya. Kalau kita tidak melihat karya-karya ini menerusi peribahasa saja pun yang pendek, contoh menjaga tepi kain. Ya. Ada maksud sebenarnya kenapa menjaga tepi kain itu. Kalau kita nak kongsikan sini memang tak cukuplah masa dia. Sedikit harapan daripada ibu sendiri untuk mereka. Harapan saya untuk pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sokongan dan bantuan yang tidak berbelah bagi daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, juga Finas, ITBM, JITAS yang bersama dengan kami, kemudian IT, lagi satu ramailah bersama kami. Jadi JKKN Malaysia, dan saya sangat bersyukur kerana mereka melihat kerja kami ini satu kerja yang harus diangkat. Dan ini adalah merupakan perjumpaan pertama kami juga menggunakan bahasa isyarat. Sebab kami tidak mahu meninggalkan mereka yang kurang upaya, tidak dapat menikmati satu naskah yang indah, sastra kita yang sangat indah oleh sastrawan negara Usman Awang. Jadi dapatkanlah tiket anda, harganya cuma RM33 sahaja di www.cloudtheatres.com/shows/rasa daripada 16 hingga 22 Disember 2020 pukul 9 malam. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Fauziah Hnawi. Tahniah juga diucapkan kepada Isha. InsyaAllah teater anda akan berjaya dan anda dapat sampaikan rasa tersebut kepada penonton-penonton kita. Terima kasih banyak-banyak kerana